Marshall Bab 3. Seorang lelaki yang tewas 147 perlawanan. Berturut-turut, terdapat ramai orang yang mati dalam murid-murid Ling Xiao setiap tahun, tetapi Jo Dingjun memandang saudara-saudara yang cukup berani untuk maju tanpa berundur. Hati tidak dapat menahan rasa cemas sedikit. Mudah untuk melarikan diri, Jo Dingjun tidak boleh melakukan ini dengan perbelanjaannya sendiri, dan saya takut dia akan mengaku kalah jika dia tidak menyedarinya. Tinggal di Bukit Hijau tidak takut kayu terbakar, ini adalah cara hidup. Jangan langgar tembok selatan dan jangan menoleh ke belakang, ini adalah sejenis kegigihan. Melihat yang membuka badan dan serigalanya, tetapi perang semakin kuat dan semakin kuat, Jo Dingjun tahu bahawa dia tidak akan mengejutkannya. Hari ini belum selesai. Pada ketika ini, Jo Dingjun melambai pisau dan menetaknya pada leher Yang Kai, yang telah digegaskan. Momentum sengit yang tiba-tiba hilang, matanya hilang, dan dia jatuh dengan lembut. Melihat adegan ini, seseorang yang berdiri di atas pokok lebih daripada sedozen kaki mengeluarkan buku kecil dan membuka halaman dengan sebelah tangan. Buku itu, murid percubaan Yang Kai bermain menentang murid biasa Jo Dingjun dan Jo Dingjun. Orang yang berdiri di atas kanopi ini anggun, tetapi ia adalah seorang wanita, tetapi topeng kain kasa hitam membuat orang tidak dapat melihat kebenaran, tetapi kening yang halus menunjukkan bahawa orang itu tidak terlalu tua, dan lengan lelaki itu memakai lilitan lengan yang jatuh. Ia menunjukkan identiti wanita ini, murid rahsia Ling Xiaoge. Pavilion Linglong ialah sebuah institusi khas. Ia adalah milik 3 orang tua Zongjong yang bertanggungjawab untuk pentadbiran. Murid-murid di gereja bertanggungjawab untuk merekodkan saiz Zongjong, termasuk pertarungan antara murid-murid. Oleh itu, dalam cabaran Ling Xiao, anda tidak perlu risau untuk memenangi permainan. Anda tidak boleh mendapatkan mata sumbangan. Murid gelap yang bersembunyi dalam gelap akan merekod rekod dan menghantarnya kepada presiden setiap bulan. Selepas gadis gelap itu mencatatkan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran ini, dia menjumpai satu lagi buku yang lebih kecil dari pinggang. Dia membukanya dan melihatnya, Ji dan hari ke-7-14 Mei Yang Kai pertama 147 pertempuran, kekalahan. Sebagai tambahan kepada tulisan tangan yang baru ditambah pada baris ini, keputusan semua pertempuran Yang Kai direkodkan di bahagian atas, semuanya adalah yang pertama dan berapa banyak pertempuran, hasilnya tidak lebih daripada satu perkataan, kekalahan. Kekalahan berturut-turut 147 perlawanan tidak mempunyai kemenangan. Ini boleh dikatakan sebagai rekod unik sejak pembukaan Ling Xiao. Rekod ini cukup untuk menjerit, dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah datang sebelum ini, dan rekod ini telah dicipta. Orang itu sedang berbaring dengan tenang di atas tanah pada masa ini dan tidak tahu hidup dan mati. Yang Kai tidak pernah mencabar orang lain. 147 permainan ini semuanya dicabar oleh orang lain, iaitu dicabar 5 hari sekali. Hari seperti ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Melihat Yang Kai di bawah bahagian bawah, kening Hianing berkerut sedikit. Sesetengah daripadanya tidak faham mengapa Yang Kai berkeras pada tahap ini. Dia telah bertukar menjadi murid percubaan Ling Xiao. Malah kelangsungan hidupnya sendiri adalah masalah. Kenapa dia masih menginap di Ling Xiao Pavilion? Jika dia pergi dari sini, pasti hidupnya akan lebih baik. Apa jenis keterikatan budak tegap ini? Ia masih tidak patah semangat untuk membiarkan dia tewas 147 perlawanan. Mungkin ini adalah kebodohan seorang lelaki. Telah diperhatikan bahawa Yang Kai juga merupakan satu kebetulan yang tidak disengajakan. Qianing Shang adalah seorang murid gelap dan telah diatur untuk memantau kawasan ini. Yang Kai dicabar setiap kali. Setiap kali dia terkedu, dia memandang matanya. Lebih banyak kali, Qianing Shang mula memberi perhatian kepada budak lelaki ini yang hanya mempunyai 3 lapisan badan yang mengeras.
Dia ingin tahu, dengan ketabahannya, adakah dia akan berkeras apabila dia akan meninggalkan Pavilion Lingxiao. Kelayakan sebegitu, laju bercucuk tanam sebegitu, tidak sesuai untuk tinggal di sungai dan tasik ini, dunia orang biasa adalah destinasinya. Bahagian bawah telah patah, hanya yang kaya yang pengsan ke tanah, orang datang dan pergi, masa berlalu. Sosok Hian Ningxiang telah hilang dan hilang di atas kanopi. Apabila Yang Kai bangun semula, sudah 3 kali. Tidak ada rasa sakit di badan, dan langkahnya meningkat dan Yang Kai melihat sekeliling dan mendapati tempat di mana dia berada tidak berada dalam kedudukan yang lemah, tetapi di bawah naungan pokok besar berhampiran. Ini sungguh menakjubkan. Adakah abang dan abang yang baik hati hari ini untuk memikulnya? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Yang membuka matanya dan mengerutkan dahi. Dia sama-sama teringat ada satu susuk tubuh licik bergoyang di hadapan matanya. Tetapi ingatan ini terlalu kabur, dan saya tidak tahu apa yang perlu saya fikirkan. Tetapi di antara kedudukan dia sekarang dan kedudukan koma, terdapat kesan seretan yang sangat jelas, dan kesan ini jelas mengheret seseorang untuk menggosok di atas tanah. Sekali lagi, saya merasakan punggung saya sendiri, dan kesakitan api yang menyala datang. Yang membuka keluhan, dan segera menjadi marah. Sedikit kasih sayang dari dermawan yang melakukan kerja yang baik untuk perkara yang baik ini hilang serta-merta. Orang ini akan terus menyeret dirinya dari sana, jika tidak, punggungnya akan haus daripada darah. Adalah lebih baik untuk meninggalkan diri anda di sana, tidak kira apa pun. Yang gembira. Semasa kemurungan, Yang Kai tiba-tiba mendapati tangan kanannya seperti memegang sesuatu. Dia memandang ke bawah pada keraguan, tetapi melihat botol porselin kecil dengan hasil kerja yang halus di tangannya. Apakah ini? Botol porselin ini pastinya bukan miliknya. Yang tidak mempunyai objek panjang, kecuali kain yang menyapu lantai. Di manakah ini? Terdapat label pada botol porselin kecil, dan terdapat perkataan pada label. Yang membuka matanya dan menggumam mulutnya, krim pembekuan. Salap pembekuan, Yang Kai masih tahu. Ini adalah plaster yang digunakan oleh Ling Xiao untuk merawat trauma. Walaupun ia bukan ubat yang tiada tandingannya, ia boleh memberi kesan ketara pada trauma. Secara amnya, semua murid akan membawa botol bersama mereka untuk mengelakkan kemalangan. Dan ini adalah sebotol plaster, harga pejabat logistik Ling Xiao tidak murah. 10 mata nilai sumbangan Zongmen 1 botol. Berapa caruman yang boleh dapat dalam sebulan? Tepat pukul 10, maksudnya, nilai botol plaster di tangan ini bersamaan dengan yang Kai sapu selama sebulan. Siapa itu? Pada masa ini, kepala yang gembira tidak dapat membantu tetapi pecah menjadi sengit, sakit di belakangnya tiba-tiba berkurangan. Sudah 3 tahun sejak saya datang ke Ling Xiao. Dalam 3 tahun, Yang Kai terbiasa dengan kejahilan antara mazhab pengikut ini. Saya sudah biasa dengan kesejukan dunia, tetapi hari ini, sesetengah orang akan meninggalkan sebotol selepas kecederaan mereka. Salap pembekuan, amalan ini sangat menyentuh Yang Kai. Ternyata murid-murid ini bukan semuanya cool. Mungkin, sebotol plaster traumatik seperti itu bukanlah masalah besar untuk orang itu, tetapi bagi Yang Kai, ia adalah perkara yang paling diperlukan sekarang. Ada pepatah yang dipanggil dripping grace, tiada gigi yang tidak dapat dilupakan. Dia sampai ke hari itu, Yong Kuan melaporkannya. Yang Kai bergerak dan memikirkan kembali figura itu, tetapi ia semakin kabur. Sebaliknya, bau harum bauan berlega di sekitar hujung hidung untuk masa yang lama. Adakah ubat ini asalnya wangi? Yang Kai Deng mempunyai pengalaman yang panjang. Selepas menenangkan mood, saya menghabiskan keseluruhan pakaian dan meletakkan botol pes pembekuan ke dalam tangan saya. Yang membuka penyapu di tangan saya dan meneruskan kerja menyapu saya. Ia telah dihanyutkan dari dalam dan luar, dan ia sibuk sehingga tengah hari, dan kerja hari ini telah berakhir.
Dengan badan yang letih dan lapar, Yang Kai kembali ke pondoknya. Kecederaan yang melanda pada waktu pagi belum ditangani. Yang Kai hanya boleh menahan lapar, dan kemudian menangani kecederaan itu terlebih dahulu. Menanggalkan tubuhnya di Xingyi, yang mula membasuh badannya dengan bersen air. Jika seseorang melihat keadaan fizikal Yang Kai di sisi, dia akan terkejut. Tubuh Yang Kai sangat lemah, kurus, dan tulang rusuk di perut jelas kelihatan. Ia nampaknya tidak mempunyai banyak daging pada badan, tetapi ia adalah badan yang kurang zat ini, tetapi ia adalah di mana-mana lebam, di mana-mana parut, hampir tiada tempat. Ia dalam keadaan baik. Setiap 5 hari, orang dicabar sekali, setiap kali dikalahkan, setiap kali terkedu, luka lama tidak pudar, dan kecederaan baru telah ditambah. Jika anda bertukar kepada mana-mana orang, saya takut saya tidak tahan dengan kesakitan seperti ini, tetapi Yang Kai menahannya, bukan sahaja menahannya, tetapi juga menanamnya setiap hari, dan ia tidak terjejas oleh kecederaan ini.